Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyertai suatu kursus pengajian ilmu, majlis ilmu yang membincang khusus tentang hukum haji, umrah dan perkara-perkara yang bersangkutan dengannya. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya, mengerjakan haji adalah kewajipan manusia terhadap Allah. Sebagaimana yang lain, rukun-rukun yang lain, Islam, puasa bermula dengan syahadah, salat, puasa, zakat dan haji semuanya fardu. Tetapi dalam masalah haji ini ada kelonggarannya apabila Allah SWT menyatakan kewajipan itu bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan perjalanan ke Baitullah. Itu asasnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri setelah mengerjakan haji pada tahun yang ke-10 10 Hijrah, baginda telah bersabda, "Khuzu anni manasikakum," ambillah contoh dariku sebagai pelaksanaan ibadah haji kamu. Dalam masalah haji, tak boleh kita ikut orang, tak boleh kita ikut itu ini. Yang kita kena ikutnya iaitulah perjalanan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah perjalanan menuju ke tanah haram Makkah Al-Mukarramah memerlukan bekalan yang cukup. Maksud bekalan di sini, di samping bekalan harta, itu tambang kita, persiapan secara luaran, ilmu juga merupakan bekal yang sangat diperlukan. Ilmu tentang haji ini adalah merupakan bekalan utama. Bekalan asasnya belanja kita nak pergi haji. Tetapi selain daripada belanja itu, ada lagi satu lagi bekalan yang besar, iaitulah bekalan ilmu. Kerana dengan ilmu, seseorang akan terbimbing dalam melakukan ibadah hajinya sesuai dengan tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum. Juga agar terhindar dari berbagai kesalahan dan kesilapan, sehingga hajinya diterima sebagai haji mabrur, tiada balasan baginya kecuali al-jannah ataupun syurga. Jadi sebagai persiapan kepada jemaah haji untuk melakukan haji yang sempurna, haji yang mabrur insya-Allah taala, maka kita mula pelajaran kita dalam kursus ini, dalam siri pengajian kita, iaitulah yang pertama sekali yang kita akan lihat tentang tajuk-tajuk kursus haji, iaitu ta'rif haji dan umrah, hukum mengerjakan haji, perbezaan di antara haji dan umrah, dan falsafah ataupun hikmah haji. Kita pergi kepada yang pertama, ta'rif haji. Kerana apa benda yang kita nak buat, nak kerja, kita kena tengok ta'rif dan pengertian apa ibadat yang kita nak buat itu. Barulah kita nampak maksud sebenar daripada kerja-kerja yang kita buat. Menurut bahasa Arab, ta'rif haji itu iaitulah menuju ke satu tempat. Haj maknanya menuju, pergi kepada satu tempat. Kemudian dari sudut syaraknya, istilah satu ilmu haji itu apa dia? Iaitulah menuju ke Baitullah, menuju ke Kaabah, kerana mengerjakan ibadah haji dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Tengok, kita pergi ke Mekah, tak niat, pergi saja. Boleh pergi tak boleh pergi? Boleh pergi. Berapa ramai orang pergi ke Mekah? Orang duduk di sana, dia tak niat haji, maka dia tak akan jadi haji. Haji ini mesti ada pergi ke Mekah dengan niat untuk mengerjakan haji atau mengerjakan umrah, dan syarat-syaratnya tertentu yang akan kita bincangkan secara terperinci dan ringkas. Itu dari segi takrif. Jadi bagi jemaah kita yang ada ni, kalau tak faham jangan tunggu, tanya terus, "Ustaz, di sini perlu ulasan." Kerana kalau kita tunggu nanti terus terlupa ya. Kita tak mahu terlupa, kita faham. Kemudian kita berpindah kepada takrif umrah. Yang tadi haji. Haji makna menuju satu tempat.
Dari segi istilahnya, melakukan satu amalan menuju ke Mekah Al-Mukarramah dengan niat yang tertentu, niat mengerjakan haji dengan syarat-syaratnya, dengan rukunnya. Tengok, berpindah pada umrah. Apa beza umrah ini? Umrah dengan makna ziarah, ziarah atau berkunjung. Menurut istilah syarak, mengunjungi Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadah umrah dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Lebih kurang ya, takrif dua ni. Maknanya kalau kita lihat dari sudut takrif bahasa, umrah menuju ziarah, haji menuju satu tempat, ziarah menuju satu tempat, dua beradik itu. Karena itulah apabila timbul isu orang nak guna nama Allah, orang-orang yang bukan Islam nak guna nama Allah, dia bukan sekadar nak guna yang itu saja tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Dia nak guna semua sekali. Termasuklah dia boleh kata, dia bila nak berkumpul di tempat dia, di tempat dia tu, dia boleh kata saya nak pergi ke tempat dia, nak pergi haji juga situ. Jadi nasib baiklah pihak kerajaan telah menghalang penggunaan ini, kerana dia akan mengelirukan orang Islam dan mengelirukan mereka sendiri. Bertukar di antara haji dia, umrah kita dengan amalan mereka. Kemudian kita tengok, kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, iaitu hukum mengerjakan haji dan umrah. Hukum mengerjakan haji dan umrah ini bagaimana hukumnya? Sebagaimana yang telah kita belajar, haji adalah wajib. Rukun Islam yang kelima ini haji. Wajib dilakukan sekali saja seumur hidup ke atas setiap orang yang mampu. Jadi tengok, Allah SWT dengan rahmatnya yang maha mulia, yang sangat besar kelebihannya, telah memberi kepada kita suatu keputusan bahawa haji ini bagi orang mampu. Orang yang tak mampu, tak payah pergi. Jadi kemampuan di sini kita perlu tengok juga. Yang kita akan bahas nanti, apa dia makna mampu itu? Kerana ramai orang tak nak pergi haji, dia kata dia tak mampu. Betul ke tidak? Tidak mampu. Jadi betul tu kita bahas dan kita lihat, kalaulah hujah saja tak mampu, tetapi pada segi realitinya dia mampu, maka jawapan dia berat di hadapan Allah SWT. Sama-sama kita boleh jawab, Ustaz, maaflah saya tak mampu. Tak mampu, tapi kita pergi rumah dia, 3 tingkat banglo dah, bilik 12 ada contohlah, kereta besar. Macam mana kita nak jawab depan Allah nanti? Bukan jawab depan saya, depan kita boleh jawab. Depan Asyar ni tak apa, dia kata Ustaz tak mampu lagi. Tapi depan Tuhan boleh tak boleh kita jawab. Jadi kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan, wahai manusia, sungguhnya Allah Taala telah mewajibkan kamu semua melakukan haji, maka hendaklah kamu melakukannya. Seorang lelaki yang bernama Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu taala, dia bangun. Dia tanya, ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah haji ini setiap tahun? Susah juga macam tu. Nabi senyap. Nabi kata, ya Rasulullah, diam. Sehingga lelaki sebut, mengulangi lagi soalan tersebut. Kemudian baginda berkata, da'uni ma taraktukum. Jangan duk tanya kat benda aku tak bagi tahu. Pada waktu itu, waktu perundangan, waktu tasyrik. Lau qultu na'am, kalau aku kata ya, la wajabat, dia akan jadi wajib setiap tahun. Wala mastata'tum, kamu tak akan mampu nak buat. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri nasihat yang panjang kepada sahabat ini. Nabi kata, jangan duk tanya kat benda-benda aku tak bagi tahu. Binasanya umat dulu kerana banyak bertanya pada mereka, kepada nabi-nabi mereka. Ingat tak ingat kita cerita sewaktu Bani Israel diperintah oleh Allah Ta'ala supaya sembelih lembu, izbahu baqarah. Ini kena ingat ni, cerita lembu ni saya akan bawa di sini, akan ulang balik sampai ke Mekah. Di Mekah pun kita ulang cerita Bani Israel ni. Dia tak puas hati, dia mari tanya pula, Musa ni apa cerita dia? Tak wayak pula, tak bagi tahu pula. Lembu ni jantan ke betina? Marah dia, belarak mari. Bila royak, esok dia mari lagi. Tak wayak pula Musa ni. Lembu ni warna dia apa? Putih ke hitam? Belarak lagi. Esok belarak lagi. Muda ke tua? Jadi bila duk belarak banyak sangat soalan, akhir-akhirnya sampai peringkat mereka hampir-hampir tak boleh nak sembelih lembu kerana banyak soalan sangat. Jadi Nabi beri nasihat kepada Aqra', dia kata jangan tanya banyak kak. Kalau tanya banyak nanti kamu tak mampu nak buat. Kalau aku kata ya, la wajabat, maka wajib haji itu setiap tahun. Mampu ke kita nak pergi setiap tahun? Sekali ni pun Allahu Akbar, letih dah kita dah. Habis kumpul harta dah, habis duit dah kita cari. Jadi insya-Allah taala tahun ni kita akan dapat pergi.
Itu di antara dalil wajib haji. Kemudian Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Dalil wajib umrah juga, iaitulah dalil ayat yang sama, wa atimmul hajja wal umrata. Jadi oleh kerana kita ni telah diperintah mengerjakan haji dan umrah kerana Allah, jadi Nabi SAW juga telah melakukan umrah. Karena itu para ulama telah mengatakan umrah juga wajib. Yang timbul hari ini persoalan, orang pergi umrah tak pergi haji, macam mana keadaan dia? Jadi kita bincang nanti bila sampai bab dia. Hukum mengerjakan umrah sama dengan haji. Umrah adalah wajib dilakukan sekali saja seumur hidup ke atas setiap orang yang mampu. Sekali je wajib. Yang lain itu sunat. Kecuali kita memperwajibkan dia. Boleh tak boleh kita nak suruh hak tak wajib jadi wajib? Boleh ke tidak? Macam mana? Coba jawab. Nazar. Maknanya kalau kita dah pergi haji, dah pergi umrah dah sekali, selesai dah. Hak wajib dah gugur dah. Kita rasa macam mana nak suruh jadi wajib pula? Maka kita bernazar. Sekiranya saya dapat apa-apa yang dia nak lah, apa-apa yang kita nak. Nak projek ke, nak anak ke, nak rumah ke, nak apa saja yang kita nak, wajib kata aku mengerjakan umrah. Pada waktu itu, bila dapat benda tu, maka wajib. Umrah tu jadi wajib. Cuma, pihak tabung haji telah buat muzakarah dia. Dalam putusan muzakarah mengatakan, sesiapa yang bernazar, tidak menjadi hak kepada dia sebagai prioriti untuk dapat kota lebih. Jadi, kadang-kadang orang ni cerdik juga. Oleh kerana dia nak pergi cepat, untuk haji yang kedua lah, dia pun tak tulis dengan surat tabung haji, saya buat rayuan segera kerana haji saya yang kedua ni wajib juga macam yang pertama sebab saya bernazar. Tabung haji kata kita akan ke tepi, abaikan. Kalau tidak macam ni, beribu orang akan hantar surat nazar semua haji tahun ni. Tabung haji pun kena bagi lulus dengan dia kota tersebut. Jadi tabung haji cerdik. Sebagaimana tuan-tuan cerdik, dia pun cerdik juga tak? Jadi kemudian kita lihat tentang apakah mengerjakan haji ni boleh disegerakan atau diperlewatkan, dilambatkan. Jadi pendapat mazhab Syafi'i mengatakan haji itu segera. Mungkin tak ada dalam kertas tuan-tuan, tengok sini je lah. Kita ambil yang asas sajalah dalam nota kita ni. Haji dalam mazhab Syafi'i kata boleh ditangguhkan. Kalau kita dah lulus dah tahun ni, dah dapat dah duit dah ada dah. Tak apalah, nak siap rumah dulu, nak beli kereta dulu, nak ni dulu, lepas ni baru kita pergi. Boleh dia kata. Tapi dengan syarat. Boleh tu dengan syarat. Syaratnya apa? Mempunyai keazaman untuk melaksanakannya pada masa depan. Maknanya kalau kita, oleh kerana saya mazhab Syafi'i, tak apa nanti tua nak pergi. Tak lagu tu. Mesti ada keazaman. Keazaman tu macam mana? Paling tidak pun tuan-tuan kena pergi daftar dengan tabung haji. Orang yang daftar tahun ni, 2010 ni, kita akan dapat pergi tahun berapa? 15 tahun lagi. Jadi, sedap sikit hati tu. Takdir Allah SWT bukan nak suruh mati ni. Kalau mati sehari dua ni. Malaikat mari tanya, kenapa tak pergi haji? Dia tayang banglo kita besar, kereta kita besar. Boleh jawab juga tak? Tuan malaikat, daftar dah, azam tu sudah ada. Cumanya tahun 25 tu, baru nak pergi. Sedang molek saya pencen. Kalau orang kerja kan. Jadi ada alasan. Tapi kalau langsung kosong, daftar tak ada, tuan-tuan nak jawab apa pada malaikat nanti? Boleh jawab tak boleh jawab? Saya nak jawab. Bukan dia makan rasuah, buat malaikat ni jangan duk kira macam orang kawan-kawan kita. Kena belanja kopi 2-3 kali. Alah, payah dia tu. Nak ambil tu nak apa? Member tak? Jadi masalah. Malaikat ni tak ada member. Dia member dengan semuanya betul lah ke? Syarat yang kedua, ni yang besar lagi. Yakin keselamatan dan kesihatan dirinya adalah terjamin pada masa tersebut. Siapa dia boleh bagi jaminan yang syarat yang kedua? Siapa boleh jamin? Siapa boleh jamin? Mana kita boleh jamin? Kita sendiri. Aku garanti 5 tahun lagi beres. Duk maintain sekarang ni. Segala ubat tak makan lagi dah. Makjur makan. Ubat-ubat kesihatan, kopi 7, kopi 10 semua makan belakang. Kerana nak jaga, nak maintain 5 tahun lagi boleh. Tak ada jaminan. Jadi oleh kerana tak ada jaminan, maka pendapat yang mengatakan segera itu adalah merupakan pendapat yang kuat. Pendapat yang kedua, wajib segera. Bila cukup je syarat, segera. Makna segera di sini,
kita pergi daftar lah. Pergi daftar. Kota tak masuk itu cerita lain. Bukan hak kita, itu hak kerajaan. Dalilnya, dia mengatakan Allah SWT telah fardukan ke atas kamu haji, maka kerjakanlah. Nabi SAW telah bersabda, Inna Allah farada alaikumul hajja fahujju. Segera, bila segera, maka kerjakanlah. Ulama mengatakan, apabila disuruh, maka hendaklah kamu segera. Hadis lain lagi, hadis Ibnu Abbas mengatakan, segerakanlah mengerjakan haji, kerana seseorang itu tidak tahu apa yang akan terjadi ke atas dirinya. Betul ke tak betul? Kita tak tahu apa nak jadi. Na'udzubillah, minta selamat lah kita tak. Berjalan je, mari orang langgar. Mati juga kita. Walaupun kita jaga undang-undang jalan raya 60-60 je lari. Oh, 60, mari orang belakang dia kata, apa benda bawa kereta 60 sini ni? Jalan begitu luas. Perhatian. Bagi ulama Syafi'i yang mengatakan boleh ditangguhkan itu, sesiapa yang melewatkan haji kemudian mati. Menyatalah dia mati dalam maksiat kerana kecuaiannya. Jadi kita berani bincang kuat hari ini di sini kerana tuan-tuan sudah nak pergi haji dah ni. Jadi tentang dalil mungkin kita nak lihat juga tadi, kenapa dalam mazhab Syafi'i mengatakan boleh dilewatkan haji, ditangguhkan. Ini berpunca daripada satu masalah besar, iaitulah bilakah tarikh sebenar difardukan haji ini kepada Nabi SAW. Ada yang setengah mengatakan awal lagi, tahun yang kelima lagi fardu, Nabi tak pergi. Ada yang mengatakan tahun yang ke-6, Nabi tak pergi. Tahun yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9 tak pergi. Maknanya boleh ditangguhkan. Sedap juga hujah ni. Sedap ke tak sedap? Sedap hujah tu tak? Kita pun rasa nak balik bawa hak ni juga. Ni lambat nak pergi ni. Dijawab balik satu persatu. Kalaulah tahun yang kelima difardukan, andai kata, masa tu Mekah di bawah siapa? Di bawah kafir Quraisy, belum diambil lagi. Tertolak hujah kamu. Kita kata tahun yang ke-6 difardukan. Okey, memang tahun ke-6, contohnya Nabi dah pergi tahun yang ke-6 untuk melakukan umrah. Nak pergi umrah yang beberapa orang saja bersama Rasulullah pun disekat oleh Quraisy, tak boleh masuk. Macam mana nak pergi lebih pada tu? Tahun yang ke-7, Nabi kita SAW dibenarkan mengerjakan umrah, ganti yang tahun 6, tetapi 3 hari je visa. Visa dibenarkan 3 hari, tanpa senjata masuk. Nabi kita pergi sungguh. Setelah nak laksanakan haji, pada waktu itu syaitan mari asuk puak-puak Quraisy ni, apa kata kalau kamu bunuh segera Muhammad dengan kawan-kawan dia ni? Kamu rehat lepas ni, tak payah duduk bincang dengan Muhammad lagi. Macam mana nak pergi haji, pergi umrah 3 hari pun ada ancaman. Waktu ancamannya bila? Sewaktu Nabi kita nak pergi tawaf. Bila nak pergi tawaf, syaitan mari bisik ketua Quraisy. Dia kata, orang mari Madinah ni, waktu Nabi dengan sahabat sampai dulu, mereka ni telah diserang oleh humma, penyakit demam panas. Penyakit apa demam panas ni? Yang menyebabkan dia jadi lemah. Dah sedap ni hujah syaitan. Syaitan ni kalau dia bagi hujah, mantap betul. Kemudian dia ni mari pula daripada Madinah nak sampai ke Mekah, 8 hari berjalan. Orang dah letih, orang dah penat. 8 hari berjalan, dia letih dah. Apa kata kalau kamu serang hendak sekaligus, Muhammad mati, kawan-kawan dia mati, dia terlupa Muhammad ni Nabi yang ada wahyu daripada Allah. Bila wahyu datang, cerita kepada Nabi SAW, cerita ni, Nabi kita buat persiapan. Nabi kata apa? Waktu nak tawaf nanti, buka ihram kamu tu, buka bahu sebelah kanan. Ini cerita buka bahu. Tak sampai tempat dia lagi, sampai tempat baru sedap. Tapi kita bagi mukaddimah sikit. Berjalan pula ramal. Ramal ni jalan lompat macam ni. 3 keliling. Jadi bila Quraisy tengok, stop. Jangan serah. Muhammad dan kawan-kawan ni bukan orang biasa ni, orang jin. Ada pula 8 hari berjalan letih, dahlah buka bahu tunjuk act dengan kita. Kalau nak tunjuk kita nak hormat dengan Kaabah, bahu Kaabah belah ni, belah kiri, bukan belah kiri, tak. Bukan sebelah kanan. Kenapa? Nak tunjuk action dengan Quraisy. Ada time kita kena tunjuk kat kedai ni. Jangan duduk lemah gitu je. Berjalan pula lompat, dia kata tak, dia orang kuat. Bukan orang kena demam panas dak ni. Jadi selesai masalah. Tahun yang ke-8, Nabi kita buka pembukaan Mekah, tak sempat nak pergi haji masa tu. Tahun yang ke-9, Nabi kita SAW hantar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi mengerjakan haji.
dan diiringi dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan arahan supaya bersihkan Mekah ni. Bagi buat perisytiharan di Mekah, selepas daripada tahun ini tidak ada siapa yang kafir boleh masuk Mekah. Tutup visa orang kafir. Dan tak boleh lagi nak tawaf secara tak pakai baju. Orang kafir dia tahu dia falsafah dia tinggi. Dia kata baju ni tempat kita pergi maksiat. Pergi minum arak pun dengan baju, pergi tempat zina pun dengan baju, pergi apa benda dengan baju ni kotor. Habis tak layak nak bawa baju yang kotor ni ke tempat tawaf. Yang layaknya macam mana? Buka baju ni teruk semua. Itu falsafah orang jahiliah. Habis dia telanjang tawaf. Pakai hak baju asli hak mak dia bawa lagi. Keluar pada mak dia. Dia baju semua kotor. Bila telanjang tu dia pun dia apa ni? Dia bernasib, dia berlagu. Dia kata hari ni nampak semua atau nampak setengahnya. Yang mana nampak tu aku tak halal, siapa tengok? Apa cerita? Cerita jahiliah ni memang karut betul lah. Dah mau buka, ada orang tengok marah pula. Apa dia tengok? Jadi nampak satu-satu. Nabi kita menangguhkan haji itu memang bersebab. Nabi mengatakan tahun yang ke-9 Abu Bakar pergi ketua rombongan haji, diikuti Sayyidina Ali mengisytiharkan di Mekah, ala la yahujju ba'dal 'am musyrik. Lepas pada tahun ni orang kafir tak boleh masuk Mekah lagi. Tak boleh masuk lagi. Kalau masuk juga tidak dibenarkan masuk. Maka tahun yang ke-10 Mekah telah bersih daripada segala unsur-unsur kemungkaran, berhalanya tidak ada lagi, orang-orang kafir tak masuk dalam Mekah, maksiat-maksiat sudah tidak ada, barulah Nabi kita mengisytihar, Nabi kita datang. Jadi kalau kita nak buat hujah, Nabi kita lewatkan pergi Mekah tu kerana menangguhkan, tidak. Kerana sebab-sebab yang tertentu yang telah disebut tadi. Kita pergi, bila kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, tentang contohnya umrah berulang kali. Jadi boleh ke tidak pergi umrah berulang kali? Jawabnya boleh. Tetapi yang terbaiknya umrah ni, kita pergi tahun ni sekali, tahun depan pergi pula. Itu yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita melakukan umrah sebanyak berapa kali? Umrah Nabi kita buat berapa kali? Acak kali dah pergi Mekah tak? Tak tanya hak ni. 4 kali Nabi kita umrah. 4 kali, ingat. Kali yang pertama tahun yang ke-6. Ingat ni soalan-soalan ni kena tanya, boleh jadi di akhir sesi kita nanti ada peperiksaan. Jangan lari. Yang orang kita kalau awal periksa ni lari, tak mari dah dia tak. Hari akhir tu tak sihat perut sikit. Jadi tapi kalau lari rugi, ada hadiah. Tahun yang ke-6 masuk Mekah diskat. 1. Tahun yang ke-7 umrah ganti daripada yang ke-6. 2. Tahun yang ke-8 selepas pembukaan kota Mekah, setelah selesai semua Nabi kita tawan kawasan sekitar dan membagi harta-harta rampasan, maka Nabi kita buat umrah daripada Ja'ranah. Yang ketiga, yang keempat umrah dia bersama dengan haji pada tahun yang ke-10. Jelas. Ingat ni. Berapa kali umrah kita? 4 kali. Berapa kali haji? Sekali sahaja. Dia panggil Hajjatul Wada. Kemudian di antara kelebihan umrah juga melakukan umrah pada bulan Ramadan, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Melakukan satu umrah di bulan Ramadan adalah menyamai pahala melakukan sekali haji. Pahala je ni. Jangan kata tak payah pergi haji kalau gitu tak. Itu di antara kelebihan umrah lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid wal zahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrurati thawabun ilal jannah. Maksudnya ulangilah di antara haji dan umrah. Ulangi itu selangi. Pergi haji tahun ni, tahun depan pergi umrah. Itu maksudnya. Kenapa? Kerana ianya haji dengan umrah itu menghapuskan kesilapan dan dosa-dosa, yang fi'anil faqra, menghapuskan kepakiran. Tanda di situ, menghapuskan kepakiran. Dan dosa-dosa sebagaimana alat penghembus api. Alat tukang besi itu duk tiup api iaitu menghapuskan karat besi, emas dan perak. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur itu kecuali syurga. Ini bandingan yang besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam buat. Tabi'u bainal haji wal umrah. Ikuti, selangi haji dan umrah. Balik tahun ni pergi haji, tahun depan pergi umrah. Kerana
Haji dengan umrah ini menghapuskan kefakiran. Mungkin timbul dalam kepala kita, macam mana Ustaz? Macam mana pula boleh hapus kefakiran? Pergi haji habis 20,000, 30,000 habis. Nah, pergi umrah habis 10,000 contohnya. Tak tahulah kita nak jawab macam mana. Setakat ini, tidak ada lagi orang yang pergi ke Mekah balik tu duk tadah piah tepi jalan. Orang tanya, kenapa duk tadah piah ni? Habis duit pergi haji. Apa ke dana dah? Ada? Tak ada. Yang kita duk dengarnya, balik je, dia telefon balik, Ustaz, bila buka umrah? Saya nak pergi umrah pula dah, bawa klik haji je tu. Tengok, nampak sangat rezeki kita tu bertambah. Dan memang berlaku. Beberapa orang kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, haji-haji kita yang tahun lepas, tengah duk haji tu, sibuk ni, tunjuk SMS kat saya. Ustaz, tengok SMS. Kita baca-baca, projek dia tenda tu, dapat waktu duduk dekat Mekah. Sujud syukur dia, insya-Allah dia kata. Oleh kerana dapat tenda hari ni, saya sedang belum balik pada haji lagi, dapat dah. Terus je daftar diri nak pergi umrah pula. Itu dia menunjukkan bahawa rezeki Allah Taala itu sangat luas. Janganlah kita duduk tengok rezeki ni daripada tangan kita, tak. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berpindah kepada beza di antara haji dengan umrah. Apa beza di antara haji dan umrah? Haji hanya boleh dilakukan pada bulan-bulan haji saja. Bila sebut bulan haji, bilakah bulan haji? Tanda betul-betul. Ingat selalu, bulan haji itu iaitulah Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari Zulhijjah. Bila masuk hari raya pagi itu, habislah waktu, maksud bulan haji, waktu boleh melakukan niat haji. Tapi kerja haji itu kena teruslah buat. Waktu nak niat. Bila masuk hari 10 Zulhijjah, subuh pada hari 10 Zulhijjah, yang belum lagi niat haji, habislah dia untuk tahun tersebut. Dia kena tunggu Zulhijjah tahun depan pula, baru boleh niat haji. Jadi faham kita? Itu beza. Haji, boleh niat dia dalam bulan haji sahaja. Bila bulan haji? Ingat sekali lagi. Syawal, Zulqa'dah, 10 Zulhijjah. Itu dia panggil bulan haji. Kemudian umrah, perbezaan yang kedua, umrah ni boleh dilakukan sepanjang masa. Pergilah bila-bila pun boleh. Boleh Ramadan boleh, bulan Syawal boleh, bulan haji boleh, mana-mana bulan tidak ada larangan. Perbezaan yang kedua, haji merupakan suatu ibadah yang mengandungi amalan wukuf di Arafah, bermalam bermabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, dan melontar di Jamrah. Itu amalan haji. Ibadat umrah tidak mengandungi amalan yang tersebut. Itu perbezaan dia. Jadi kita nampak di situ perbezaan. Yang seterusnya, rukun haji. Ini kena ingat ni. Soalan ni akan ditanya sentiasa. Selagi kita kerusuh ni tak habis, bukan sakit kerusuh, selagi tak balik daripada haji, di Mekah akan ditanya, di Madinah akan ditanya, di Arafah akan ditanya, berapa rukun haji? Ingat selalu. Tak payah tengok kertas, masuk dalam kepala. Yang pertama, apa? Niat haji. Yang kedua, tawaf, wukuf. Yang kedua, yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. 5, bercukur atau bergunting. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Dia kena selesai. Tak boleh tertib saja. Mati sekat tu tak boleh. Tertib pada kebanyakan rukun. Ulang sekali lagi. Cuba kata, pejam mata kata. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting, tertib pada kebanyakan rukun. Ini rukun haji. Berapa ada? Ingat dah tu. Luluh dah ni. Kalau tak buat haji, mari cek lepas ni. Kata demo ni dia boleh luluh belaka dah. Boleh lagi semua, insya-Allah. Tunggu kota dah kena. Kota duk tangan dia. Hak kerusuh ni, CJ lulus tu kita boleh bagi. Pasal ingat. Yang kedua, rukun umrah. Rukun umrah ada berapa? Siapa sebut? Niat, tawaf, sa'i, bercukur atau bergunting, tertib. Tak ada banyakkan rukun. Tertib saja. Jadi itu beza dia. Jadi ingat. Yang tak ada di situ di umrah tu apa dia?
Wukuf tak ada. Ingat. 6 tolak 1. Umrah tak ada wukuf. Jadi itu je ada beza. Mana umrah ni ada 5, haji ada 6. Mudah sangat dah ingat. Kemudian kita pergi pula perbezaan antara wajib haji dengan wajib umrah. Lepas ni kita tahulah. Pagi ni kita nak hafal dulu. Perkara asas ataupun basic yang kena ingat. Rukun haji ada berapa? 6. Rukun umrah 5. Wajib haji ada berapa? 6. Wajib umrah ada? Yang pertama wajib haji, niat ihram di miqat. Ingat tu. Hak tadi, rukun haji tadi, berniat haji tu. Niat haji. Yang ni, wajibnya, niat itu di mana? Di miqat. Ini yang wajib. Yang rukun, niat di mana? Ini tukar. Kalau kita test nanti, di Mekah pun ramai orang tak boleh hadiah ni sebab ni. Bila tanya, apa beza di dua-duanya? Dalam rukun ada niat, dalam wajib ada niat. Tak? Baik. Apa beza di antara niat rukun dengan niat wajib? Kena tengok balik kertas kita. Niat rukun, niat di hati. Nawaitul hajjah, saja akan mengucapkan labbaika hajjan, niat di hati. Niat yang wajibnya mana? Di miqat. Di miqat mana tempat nak niat tu. Itu beza dia. Wajib haji yang kedua, meninggalkan perkara larangan ihram. Larangan ihram kita belum masuk lagi. Tetapi setengah jemaah kita dah kursus. Berapa ada larangan ihram? Pandai benar dah. Tak payah kursus dah kok. Kursus juga. Yang ketiga, bermalam ataupun bermabit di Muzdalifah. Bermalam atau bermabit di Muzdalifah. Yang keempat, melontar jamrah Aqabah. Yang kelima, bermalam atau bermabit di Mina sebanyak 2 malam atau 3 malam. Yang keenam, melontar ke 3 jamrah pada hari-hari tasyrik. Melontar 3 jamrah pada hari tasyrik. Hari tasyrik ni hari apa? 11, 12, 13. Jadi tengok, jangan berbeza di antara yang nombor 4 tu. Yang nombor 4 tu melontar jamrah Aqabah pada hari 10, pada hari raya. Itu hari raya saja. Kemudian kita pergi kepada wajib umrah, miskin umrah. Wajib dia ada 2 saja. Rukun dia ada 5. Wajib dia ada 2. Mudah sangat. Yang pertamanya niat ihram di miqat. Niat ihram di miqat. Yang kedua, meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Jadi habis itu. Perbezaannya, wajib umrah tidak ada perkara nombor 3, 4, 5, 6 dalam wajib haji. Selesai. Kemudian kita pergi kepada falsafah ataupun hikmah haji. Falsafah ataupun hikmah haji. Yang disebut sebagai maqasid al-hajj. Objektif haji. Tujuan apa Allah SWT suruh kita pergi haji ni kerana apa? Apakah Tuhan nak suruh kita ni letih? Lagu tu kah? Nak suruh kita ni penat gitu kah? Tak mungkin. Memang penat, memang letih. Nak suruh kita habis duit. Semua tu memang berlaku. Tetapi di sana ada maksud ataupun tujuan yang besar di sebalik pensyariatan haji itu sendiri. Kita cuba lihat sedikit secara ringkasnya. Kerana rukun Islam itu ada berapa? 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, salat 5 waktu. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat kalau ada harta. Yang keenam, yang kelima, haji. Ni sampai kepada haji. Setelah diteliti satu-satu, maka kita nampak sangat. Iaitulah syahadah yang kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa syarat nak suruh sempurna syahadah kita? Berapa syarat ada? Jangan jadi macam cerita pak cik tua tu. Orang pergi tanya dia. Dia kata, pak cik, ambo nak tanya syahadat ni berapa rukun dia. Dia kata 2 ya weh. 2.
Apa dia? Mata dengan ulu. Kata tu sadar, kita naknya syahadah. Tapi orang tu orang dia jawab juga, sedap juga. Mata dengan ulu dia sadar. Syarat sah sadar berapa? 2 juga. Apa dia? Air dengan batu. Nak tajam ke nak susah, nak asal tajam. Kalau kita cerita orang tua ni kadang-kadang kena dengar juga. Kadang-kadang orang Islam ngatuk dia panggil. Syarat syahadat mesti ada 3. Yang pertama kena kata dengan lidah, asyhadu alla ilaha illallah. Kata dengan lidah. Lepas kita kata dengan lidah, sempurna ada syahadat kita. Tak lagi. Tasdik dengan hati. Membenarkan apa yang lidah kata itu dengan hati. Ini yang asasnya dalam hati. Tapi oleh kerana benda dalam hati ni nampak ke tak nampak? Tak nampak. Kalau lepas orang ni mengucap 2 kalimah syahadah, kita suruh orang pejabat agama angkat dia ni, bawa ke HUSM, hospital yang paling hebat sekali di negeri kita ni. HUSM ada? Kau ada orang dia sini. Bagi HUSM, bawa ke pakar jantung, pakar hati ni, suruh suluh tengok. Dia boleh suluh sekarang ni. Nak tengok jatuh sombak-sombak suluh. Tak payah belah-belah. Kata awak suluh, hati dia ni sempurna ke tak sempurna syahadah dia? Boleh suluh? Tak ada alat. Saya dah ceramah beberapa kali dia di hospital sains pun tak boleh. Baru dia pergi ke hospital Pulau Pinang pun dia kata tak ada alat, Ustaz. Tak ada suluh. Jadi macam mana kita nak suluh? Ibadat orang ni, iman orang ni sudah lengkap. Macam mana kita nak suluh? Maka mari syarat yang ketiga, iaitulah beramal dengan anggota. Jadi bila anggota tu beramal, baru kita nampak. Saya selalu sebut contoh yang paling mudah, yang paling simple tentang masalah ini, seperti elektrik. Selepas tukar pasal elektrik wiring, dia kata apa kepada kita? Cik, ada api tu. Kata mana ada api, jamah sejuk ni. Betul tak? Kalau buka wayar tu baru mati, kena nakak elektrik. Bagaimana nak buktikan api tu ada? Buka switch. Jadi, amalan itu switch. Itu kita nampak syahadah itu asasnya duduk di hati. Barulah mari amalannya mari duduk mana? Salat. Bila orang melakukan salat, maknanya dia telah melakukan dengan anggota dia ibadat kepada Allah. Mari yang kedua, bila ada harta kita buat zakat, harta ni itu dia panggil ibadat dari sudut harta. Hari ini tuan-tuan muslimin dan muslimat, ramai sangat orang yang masih lagi tidak mengeluarkan zakat. Bahaya ini, bahaya. Zakat tak keluar ni, harta dia akan hilang begitu saja. Yang ketiga, yang keempat, puasa. Puasa ni nak menundukkan nafsu. Kerana bila puasa, manusia ni dia boleh sabar. Tak tukar baju 3 tahun, boleh sabar tak sabar? Bukan sekat 3 tahun dah. Setengah-setengah baju ni 10 tahun pakai. Buah balah maritina dia. Time dia buat pembersihan almari tu, keluar hak ni lama dah ni abang. 10 tahun dah ni sakut luar. Klik tu dia kaget masuk balik. Hak tu. No, saya ni biarlah dia tu nampak itu tak apa said tak apa kuat pun sedap pakai. Tapi dalam masalah makan ni, lambat sikit bubuh nasi. Gogeng punya kursi luar ada. Alah mak mun tak tahu orang klik masa ni. Manusia nak ayatnya nafsu tu dengan makan berat. Kau ingat berat makan. Tapi oleh kerana bila Tuhan mari kutiba alaikumusiyam, kita boleh stop makanan kita daripada pagi sampai ke maghrib. Jadi sedap ke tu. Kerana itulah puasa ni di antara kelebihan yang besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa kerana Allah, puasa sunat, Allah Ta'ala akan jauhkan mukanya 70 tahun daripada api neraka. Kecil ke besar? Besar dari segi kelebihannya, kecil dari segi pelaksanaan. Kau tak kecil. Nak kata tak kecil pun, tahun ni tak puasa lagi sunat. Itu jadi kecil tu. Dia kata Ustaz gelar tu. Kata tak gelar lagi, baru ni. Jadi kita cubalah. Sekarang ni Alhamdulillah, udara pak kita ni sejuk dah sekarang dah. Kalau panas pun ada aircon. Apa salahnya kita puasa pada hari Senin, hari Khamis. Jadi cuba puasa. Elakkan waktu puasa tu kena pergi etikah. Kadang-kadang cuek orang makan minum kopi pagi lagi. Jadi puasa menunduk nafsu. Bila mari haji, rukun Islam yang kelima ini, dia campur semua sekali. Campur semua. Kena kata dengan mulut kita, kena pergi labbaik Allahumma labbaik. Habis. Tubuh kita sendiri, anggotanya, paksa kena berjalan. Nak pergi tawaf, kena berjalan. Nak pergi sa'i, berjalan. Melontar, berjalan. Semua sekali kena berjalan. Harta, terlibat tak terlibat harta? Terlibat. 10,000, 20,000, 30,000. Kalau masuk package, mahal lagi. Package yang paling tinggi sekali, 100,000 lebih pun ada. Tidak jadi masalah. Dah dia kaya, biar. Jangan duduk pertikaian. Setengah orang ni mari tanya, Ustaz, apa
Apa kat ni package eksklusif eksekutif. Kata ikut dia ada PT dia ada. Kalau dia tak pergi Mekah pun PT tu dia habis juga pergi ke England, pergi ke London, pergi ke China. Baik dia habis ke Mekah. Jadi kita jangan duk pertikai PT orang tu. Yang kita pertikai PT kita nak pergi tak mana. Jadi masalah kita sekarang ni suka sangat duk pertikai hak orang, kita tak pertikai hak kita dah. Jadi kita jangan cia cara orang. Maknanya dalam haji ni merangkumi semua sekali. Anggota terlibat, harta terlibat, nafsu sangat terlibat juga. Kerana bila nak pergi haji falsafah dia, Allah Ta'ala letak 3 perkara. Tuan-tuan kena tulis molek ni. Tok dalam kepala besar-besar. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. La rafasa wala fusuq wala jidal. Ini semua nafsu. La rafas. Tak boleh lagi sentuh orang perempuan. Buah pun tak boleh. Jadi jemaah haji kita ni bila kita niat labbaik Allahumma labbaik, sudah niat ihram, isteri yang kita sayangi, yang kita bawa mari jauh ni, boleh tengok je dia, nak cuek pun tak boleh. Nak kenyuk mata pun tak boleh. Jadi nafsu marah tu. Mana nak kenyuk mata pun tak boleh ustaz. So nak cuek, memang tak boleh. Itu larangan ihram. Hak perempuan apa tengok abang dia tu, tengok lah. Supaya kita kelih mula-mula dia takut ni lagi tu contohnya. Tak boleh nak cuek, tak boleh nak cakap pun. Dia tidak kata tak boleh bercakap, boleh bercakap. Maknanya tak boleh berbincang tentang perkara-perkara yang terlibat dengan masalah seks. Tak boleh. Wala rafasa. Itu yang pertama tu letak depan sekali. Tapi tuan-tuan kena ingat. Bila letak yang pertama ni, maka inilah di antara halangan besar. Kerana itulah kita sangat beri galakanlah kepada jemaah yang ada kemampuan, ambillah package 2 orang sebilik. Dia kata ustaz ngepin juga bila kuliah haji. Tidak ngepin. Pengalaman. Kalau tidak, penat kita. Penat. Selalu je mari ketuk pintu. Nak tengok isteri dia ada ke dalam bilik. Hak ketuk pintu tak apa lagi. Ada setengah jemaah ni tidak beradab. Pakai buka pintu kat. Orang dalam bilik 4 orang, 5 orang, 6 orang. Biasalah orang dalam rumah orang. Dia tak tutup aurat, dia tak bertepik. Ya Allah, bagi berjujuk, bagi ustaz. Tolonglah bilik kami diceroboh. Bila hak ni kata diceroboh, isteri dia tu merah telinga. Mari pula bisa. Jadi akhirnya nak tukar bilik lah macam mana Ustaz Fakhru yang jadi mangsa dia ni. Kena cari masalah ni. Jadi yang ada kemampuan, PT boleh cari tuan-tuan dia mari pula insya-Allah. Kesenangan kita tu payah. Setengah orang kata dia dengar falsafah orang kapur-kapur. Haji ni jihad. Jadi kita kena lawan nafsu. Tapi melarat ke mari ketuk itu siang malam ni. Berat juga lah gitu dah. Ni cerita semati lah, bukan kata nak ngapai tidak, tapi realitinya memang begitu. Dan ada juga orang yang mampu, ada yang berakhlak, yang beretika, tidak jadi masalah. Jadi haji ini memang yang kedua la fusuk, jangan buat benda yang tidak baik. Benda tidak baik macam mana? Contoh yang paling mudah yang saya boleh beri, iaitulah mudah sangat nak berkelahi di Mekah. Allahu akbar, subhanallahil azim. Syaitan ni besar-besar. Dia macam kita pergi setel itu ni polis hak jaga di tepi pasar pagi ni. Hak ada paku, tak ada paku. Tak ada paku, hak biasa-biasa ada. Tapi hak jaga istana tu bukannya private. Hak besar-besar jaga. Supaya juga oleh kerana Mekah ni tepat molek, setel hak pergi situ tu bukannya private. Kapten belakang mari situ. Meja-meja duduk situ. Tak ada meja marah kita. Nak cerita pakak besar mari. Jadi bila pakak besar godok apa berat. Jadi mudah sangat nak berkelahi dalam masalah dengan berkelahi dengan kawan sendiri dengan suami isteri pun mudah terjadi di sana. Wala jidal, jangan duk balah. Jangan duk berbantah. Tuan-tuan boleh bayangkan dengan pemikiran kita. Di tempat yang begitu ramai manusia. Ia biasa yang naik sayap ni, tengah-tengah tawah tu, tepuk sikit gerak naik. Tengah tawah tu. Allahu akbar. Buka sayap ni biasa ya. Dia sepatutnya situlah tempat kita tawar tu, orang tepuk kita kat masya-Allah, tabarakallah. Dia duk gitu mun. Duk lepas jeling etek, kelakar orang hitam ni. Dalam tengah duk tawar. Bahasa kelakar orang hitam ni. Gapo jadi tawar kita tu? Punahlah tu. Allahu akbar. Patai lagi ihram ni cukup dahsyat tuan-tuan. Kadang-kadang kita insya-Allah lah kita akan bincang banyak lagi motivasi ni. Ini motivasi. Dia kata lambat lagi nak pergi, tapi persiapan mental dengan jiwa kita ni kena kuat. Pengalaman kita, bagaimana nak motivasi? Dekat dengan nak haji, biasanya saya akan beri motivasi setiap hari, 2 hari sekali kepada jemaah kita ni. Persiapan apa yang kita nak buat di Arafah? Bumi yang paling besar sekali. Kalau kita bimbang, orang lain pergi haji mabrur, kita dapat haji Marlboro. Sama juga pergi haji Marlboro. Jadi alhamdulillah lah jemaah kita yang lepas-lepas kita duk tekan sangat benda ni.
dia akan tak bawa Marlboro dia tu di Arafah. Jadi kalau dia bawa pun dia pasal kena pergi sembunyi, duduk dengan setan mana-mana tepi bukit ni isap okok situ. Jadi mana isap okok tu panas itulah tebal sikit telinga tu dah. Pasal Abu Anas ni ngomong sungguh dalam masalah ni pasal nak suruh kemas sikitlah. Biar haji kita tu jadi haji mabrur, jangan duk jadi haji Marlboro dalam masalah ni. Kemudian kita habiskan tajuk kita ni. Hikmah dalam melaksanakan ibadah haji, kita nampaklah beberapa ciri yang ada di hadapan kita ni. Di antaranya pengorbanan. Mana tak korbannya? Nak tinggal rumah tangga 40 hari, 45 hari ni senang ke tak senang? Nak pergi Kuala Lumpur 3 hari tu puas pesal kan anak dah. Habis pesal, habis horas kapur tolong jaga. Ni 40 hari kita boleh tinggal ke rumah tangga kita di saat anak kita masih kecil sebagainya. Kalau hak nenek pula cucu kecil, Allah sayangnya nak tinggal cucu kan. Jadi kita boleh tinggal rumah tangga kita. Kenapa? Ini persiapan. Aku pergi 40 hari balik tengok huru-hara ke tidak? Tak huru-hara. Tenang kita tuan-tuan. Kalau bagi mati sungguh sehari dua ni, rasa alhamdulillah. 40 hari baru ni anak kita ada orang jaga, cucu kita jaga, rumah kita nampak anak-anak jaga dengan baik, tidak kata huru-hara tidak. Jadi kita balik tu dalam keadaan tenang bahawa percobaan kita tinggal 40 hari ni, kalaulah salah Allah Ta'ala takdir, kita tak ada sungguh paham ni pun, nampak ketenangan tu ada. Jadi tutup mata rapat lah istilah orang tua. Masalah sabar dengan tabah ni terlalulah. Sebagaimana kita sebut mukadimah tadi, 3 benda yang asal. Yang ketiga persaudaraan. Tak saudara macam mana? Lepas pada kita kahwin dulu, lepas pada kahwin nikah dengan suami dulu. Pernah kau tidur dengan orang lain? Tak dah lah. Mari haji 40 hari tidur dengan kawan-kawan. Bari derah ngeko dalam tu. Macam-macam cerita banyak tu. Jadi persaudaraan itu biar rapat. Jadi cara persaudaraan itu kita akan ajarlah. Kita akan bagi motivasi nanti bagaimana cara sehingga peringkat jemaah yang bersama kita, saya syorkanlah supaya kita berkawan di Mekah dan berbesan di Malaysia. Besan maknanya anak nikah tu jangan menambah di Malaysia, tu jadi masalah. Isu lain timbul pening kita. Pasal nak suruh kawan 40 hari ni lama tuan-tuan kita say. Lama ke sikit. Tidur sekali, makan sekali, berjalan sekali, ibadat sekali cukup lengkap. Kita pun kenal hati budi kawan sebiji kita ni. Apa salahnya? Saya ada anak duduk di UIA je tidak. Jadi hajah, saya ada anak duduk di UKM. Pelagar dua tu. Oh, comel benar. Jumpa Mekah pula tu dah. Oh, cantik. Dan memang ada yang sudah terjadi, alhamdulillah. Dengan azab Allah Taala, balik tu di atas surat ustaz kena hadir. Majlis ni, majlis bincang Mekah, berbahasa di Mekah. Oh, comel benar saya. Insya-Allah Taala. Bawa gambar anak macam-macam tunjuk kau orang. Yang tunjuk kau ustaz tu dah lah. Mengabdikan diri kepada Allah, fadilat haji yang begitu besar, gambar akhirat. Allahu akbar. Perjalanan haji ni gambar akhirat. Sebabnya kita akhirat, bila kita keluar daripada kubur, kita tahu nak pergi mana tuan-tuan? Tahu? Tak tahu. Ikut arus. Kita nak keluar daripada rumah kita, pergi Kuala Lumpur, kita tahu. Turun di Putrajaya, turun di KLIA, lepas tu nak pergi rumah anak, naik taksi. Kita sampai di Mekah, tak tahu nak pergi ke mana. Tunggu ya bah mari. Tak buat haji kata, bah kamu ni, muasasah kata, kamu mari pukul 10 pagi. Kadang-kadang pukul 4 petang, tak mari lagi. Cokoh, tunggu situ. Kita berbelah-belah tu jangan duk marah kau ustaz. Tengok ustaz jelingnya. Apa? Toleh, pukul 10, pukul 4 tak mari lagi. Jangan. Waktu itulah tuan-tuan kena menitiskan air mata. Aku esok tubik daripada kubur. Bagaimana perjalanan aku nak sampai ke syurga? Senang ke susah? Kau lagu ni lah ujian Allah Ta'ala kepada kita. Pada waktu itu kita tak boleh ceramah dah. Kalau ceramah dicelak mata kita, ustaz pandai lah, sedap lah, kecek, bah tak mari-mari. Tak boleh. Sekarang ni, saya bagi motivasi awal-awal, minta tuan-tuan, bincang masa tu. Oh, masa tu dia tengah panas, kalau kita pergi ceramah, penuh haji. Dia jekah balik kita, habis lah. Wala jidala fil haj, sudah penuh. Jadi kita kena ingat, aku ni tubik keluar daripada kubur nanti, senang ke, cepat ke, lambat ke sampai ke syurga atau sebaliknya wal iyazbillah. Jadi kita sambil-sambil duduk tunggu tu istighfar banyak-banyak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, semua ni Allah Taala uji aku ni. Allah Taala nak coba aku ni, nak suruh aku sedar bagaimana perjalanan ke akhirat. Jadi semua ni perjalanan ke akhirat. Dan ada kita pakai baju putih dah ni. Pakaian putih ni seolah-olah keluar daripada kubur kan dengan kain kafan kita. Jadi banyak sangatlah lagi dugaannya banyak, memang banyak tuan-tuan. Dugaan di muka banyak. Kalau saya tunjuk rekod hak kita duk kerja selama beberapa tahun ni, Masya Allah, tabarak. Banyak sangat ni. Pengaduan mari ni, pengalaman dia. Jadi, banyak kayak buku-buku yang ditulis tentang sejarah-sejarah, cerita-cerita pelik-pelik haji tu. Setengah tu ada terlebih pun ada juga.
nasi tambah banyak sangat pun ada juga. Jadi kita cubalah jangan terlalu sangat menyebabkan orang jadi takut nak pula Mekah ni. Yang ke seterusnya, melawan nafsu persamaan. Pada asalnya persamaan, tapi oleh kerana suasana hari ini berbeza, jadi ada juga sedikit perbezaan. Satu cita-cita, iaitulah kita sama-sama nak kepada apa? Nak kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berhenti rehat seketika. Insya-Allah kita akan sambung lagi selepas ini.